Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 9 Ogos 2023 bersama saya Nur Syah Mama Amin. Bekas Ketua Pendakwa Raya dalam kes rasuah Yayasan Akal Budi membabitkan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan memohon untuk bersara awal. Memetik berita harian, Raja Rosella Raja Toran turut mengesahkan memohon bercuti sebelum bersara mulai 1 November ini. Dalam kenyataannya semalam, Peguam Negara Idrus Harun berkata Raja Rosella memohon untuk bersara awal pada 3 April. Ia bagi menjelaskan dakwaan yang dibangkitkan berhubung laporan berita bahawa Raja Rosella digugurkan dan digantikan dengan Pendakwa Raya Kanan Muhammad Dusuki Mokhtar. Idrus turut menjelaskan sebab memilih Dusuki untuk mengetuai pendakwaan. Menurut Idrus, Dusuki juga berpengalaman mengendalikan kes-kes berprofil tinggi termasuklah kes pencerobohan pengganas Sulu di Lahad Datu, Sabah. Tambah Idrus memandangkan perbicaraan kes Zahid telah ditetapkan disambung semula pada 21 Ogos sehingga Disember tahun ini, maka adalah penting untuk melantik ketua pasukan pendakwaan baru. Pembangkang berulang kali memberi perhatian terhadap kes Zahid dan mendakwa bahawa pertuduhan terhadapnya mungkin digugurkan sebagai sebahagian daripada percaturan politik. Zahid memainkan peranan penting dalam pembentukan kerajaan gabungan PHBN selepas PRU yang lalu yang menyaksikan kebuntuan selepas tiada gabungan mahupun parti yang memiliki majoriti untuk membentuk kerajaan. Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin mendakwa DAP merupakan parti yang menjadi punca perpecahan kaum dan agama di negara ini. Hamzah berkata demikian dalam siri kempen PN pada ceramah di Taman Medan Selangor semalam. Ahli Parlimen Larut itu memberi justifikasi bahawa ketika DAP hanya mendapat sokongan yang kecil, negara ini sangat aman. Jelasnya lagi, orang Cina ketika itu boleh meniaga dengan aman dan orang India boleh membuat apa sahaja, manakala orang Melayu boleh hidup aman damai tanpa diganggu sesiapa. Justeru katanya hari ini DAP yang dilihat sudah menjadi parti besar mula bercakap macam-macam sehingga memecah belahkan orang ramai. Bekas Menteri Dalam Negeri itu ketika berucap di hadapan 100 orang penyokong juga menegur anggota polis yang mengundi parti lain selain PN dengan mendakwa mereka mengikut kehendak DAP. Semalam, seramai 90,785 anggota polis, tentera dan pasangan mereka mengundi pada pengundian awal bagi 6 pilihan raya negeri 12 Ogos ini. Setiausaha SPR Ikmaruddin Ishak berkata jumlah peratusan keluar mengundi awal bagi semua negeri terbabit adalah melebihi 90%. Baik, berita seterusnya. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Maknur enggan tunduk terhadap tuntutan permohonan maaf terbuka daripada pengasas dan penasihat Berjaya Corporation Berhad Vincent Tan dan Berjaya Land Berhad. Menurut Sanusi, seperti dilaporkan media tempatan, kes itu sedang berkembang dan dokumen juga sedang didedahkan, justeru pengarah pilihan raya PAS itu tidak berhasrat memohon maaf. Surat tuntutan Vincent Tan kepada Sanusi semalam meminta permohonan maaf secara terbuka dan membayar pampasan RM200 juta. Surat itu memberi Sanusi sehingga tamat waktu bekerja semalam untuk bersetuju terhadap tuntutan mereka. Ia adalah berhubung dakwaan Sanusi mengenai projek pembersihan Sungai Klang. Dalam surat yang dikeluarkan melalui firma undang-undang Pierre Chua and Associates, Peguam Vincent Tan menegaskan bahawa dakwaan Sanusi adalah jelas palsu, tidak benar, tidak wajar, tidak berasas dan berniat jahat terhadap anak guam kami. Mereka juga menuntut Sanusi menarik balik tuntutannya dan membuat aku janji bertulis untuk berhenti mengulangi dakwaannya. Sekiranya gagal, firma guaman itu berkata mereka menerima arahan Vincent Tan untuk meneruskan tindakan undang-undang terhadap Sanusi. Syarikat guaman itu memberi amaran bahawa dakwaan Sanusi boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 499 Kanun Keseksaan kerana fitnah jenayah yang boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun, denda atau kedua-duanya. Sanusi sebelum ini memberitahu Malaysia Kini akan membuktikan tuduhannya itu di mahkamah. Sempena dengan pilihan raya negeri bermula sekarang hingga 13 Ogos, anda boleh membaca Malaysia Kini secara percuma selepas mendaftar. Kami ingin menyampaikan maklumat kepada semua rakyat Malaysia supaya boleh membuat pilihan yang bijak di peti undi. Klik pautan dalam keterangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati Malaysia Kini secara percuma.
Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Kita ke berita seterusnya. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mendakwa bahawa keputusan dalam 6 PRN 12 Ogos ini akan membolehkan perubahan kerajaan pusat pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berucap di markas PAS di Setiu malam tadi, Hadi berkata ini berasaskan sokongan daripada ahli Parlimen Parti Gabungan Kerajaan Perpaduan termasuk dari Sabah dan Sarawak yang sanggup menyokong PN. Ini asalnya 10 UMNO nak sokong kita. Mungkin 15. Dia paksa orang UMNO. Dengan keras, ugut yang ada kes dan bawa ke mahkamah, menyebabkan orang UMNO ketakutan. Dia tubuhlah kerajaan dalam keadaan kacau bilau di Parlimen. Kacau bilau. Kerajaan perpaduan, tapi balas sampai sendiri. Yang parti kerajaan, bangkang kerajaan. Kita dah pembangkang. 73 orang. Kerajaannya tidak kukuh. Kerajaannya tak kuat. Kita perlu tarik Sabah dan Sarawak dan perlu tarik ahli-ahli Parlimen UMNO bersama dengan kita untuk menukar kerajaan pusat. Ada yang menunggu pilihan raya 6 buah negeri ini. Maka kemenangan Perikatan Nasional pada 6 buah negeri ini sangat penting. Sangat penting. Bukan untuk negeri saja, Terengganu, Kelantan, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan 20 Pinang. Tetapi untuk membuat perubahan kerajaan pusat, ini sangat penting. Akan jadi satu tekanan bila sudah 6 buah negeri ditabir oleh Perikatan Nasional. Ini kerja politik yang kita kena faham. Bukan kita fikir di sini saja, fikir untuk kuasa orang Islam. Jentera Pilihan Raya PN di Juasih, Kuala Pilah dikejutkan dengan penemuan kepala babi yang diletakkan di atas bendera gabungan itu di hadapan bilik gerakannya. Calon PN Dun Juasih Edin Shazli Sith berkata dia dimaklumkan mengenai kejadian itu pada kira-kira jam 8.30 pagi tadi. Ketua Bersatu Kuala Pilah itu mendakwa terdapat kejadian sama yang berlaku membabitkan sebuah kediaman seorang pegawainya. Bagaimanapun, Edin berharap semua kekal bertenang dan menganggap ini semua adalah tindakan untuk mengalihkan tumpuan dalam menghadapi PRN yang berbaki 3 hari sahaja lagi. Pengerusi PN Selangor Muhammad Azmin Ali mendakwa pada suatu ketika rakan sejawatannya dari PKR Amiruddin Syari tidak setia kepada Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap dalam program Bual Bicara Keluar Sekejap, Azmin berkata demikian ketika ditanya sama ada dia berharap Amiruddin akan menerajui pertukaran kerajaan di Selangor selepas langkah Sheraton. Dia terlibat dalam perbincangan sebelum itu. Ya. Tapi dia kata dia caution Datuk Seri. Hari ini saya tidak pernahlah ada pengalaman dia nak memberikan peringatan kepada saya, malahan dia bersama-sama dalam perbincangan yang berlaku way back before Sheraton move. Tapi saya fahamlah. Basically waktu tu bincang tu dia tidaklah pro kepada Anwar, membawa kepada Anwar jadi Perdana Menteri. Dia tidak pro kepada Anwar kerana dia tahu siapa yang melantik dia sebagai Menteri Besar. Malahan ketika dia telah dilantik sebagai Menteri Besar, nak siapa yang recommend dia tu sih? Siapa yang recommend dia? Saya. Ya. Be careful, bukan melantik tu Sultan. Saya mencadangkan. Saya mencadangkan kepada tuanku untuk mempertimbangkan saudara Amiruddin sebagai Menteri Besar, dan alhamdulillah diperkenankan oleh tuanku dan tuanku melantik beliau sebagai Menteri Besar. Saya gembira dan saya berharap beliau dapat teruskan kerja yang baik. Sebagai anak muda, ada wawasan baru, cita-cita baru. Saya juga memanggil beliau dan menyatakan kepada beliau, sebagai Menteri Besar, kalau kamu tidak ada base politik, mereka akan kacau. Maka saya beri dia jawatan Ketua Bahagian Keadilan Gombak dan juga Pengerusi Keadilan Negeri Selangor. Saya bagi 3 jawatan utama on the silver plate.
Baik, dalam pada itu, pengerusi PN Muhyiddin Yassin enggan mengulas berhubung kes SPRM menantunya Muhammad Adlan Berhan yang sedang dikesan Badan Anti Rasuah itu. Memetik sinar harian, Muhyiddin secara ringkas menjawab tiada komen apabila ditemui pemberita ketika membantu kempen calon PN di Dun Batu 3, Rina Harun semalam. Kemarin dalam satu kenyataan, SPRM berkata pihaknya sedang mengesan lokasi Muhammad Adlan dan seorang lagi individu, Mansur Saad, bagi membantu siasatan isu rasuah dan penyelewengan. Ia berhubung projek berkaitan pendaftaran pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. SPRM juga menjelaskan pelbagai usaha telah dilakukan termasuk berhubung terus dengan kedua-dua penama dan peguam masing-masing, namun mereka masih gagal menghadirkan diri ke pejabat SPRM. Sementara itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata dia dimaklumkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menerusi panggilan telefon malam tadi mengenai kes melibatkan menantu Muhyiddin itu. Tadi ni dalam perjalanan saya dari Sungai Long ke Chua tadi, Port Dickson. Call daripada Ketua Pengarah SPRM. Kerana selalu saya pesan, ini kenyataan sebab menantu ni lari. Saya kata lari di mana? Dia sebut di mana, okey. Tapi saya kata kes ni kes kecil ke kes besar? Dia kata kes besar. Dah siasat lama. Dah bagi notis pun dah. Kemudian macam mana dia keluar? Dia kata dia nak keluar, dia nak balik-balik. Jadi dia tak balik. Bila tak balik apa jadi? Kita bagi notis lah. Ya. Jadi susah. Tapi itu tak apalah, itu proses siasatan. Hakim memutuskan, kita belum tahu. Cuma dia kata ada kes. Baik. Dalam pada itu, pengerusi mobilisasi proklamasi orang Melayu Khairuddin Abu Hassan mempetikai tindakan Azam kerana melaporkan terus kes melibatkan menantu Muhyiddin kepada Anwar. Khairuddin berkata Azam tidak sepatutnya berbuat demikian kerana Anwar merupakan musuh politik Muhyiddin. Khairuddin yang merupakan pendukung kuat Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan Azam tidak layak memimpin SPRM kerana tindakannya tidak profesional. Baik, sementara itu, menantu Muhyiddin menafikan dakwaan bahawa dia melarikan diri, sebaliknya mendakwa meninggalkan negara ini secara sah. Dalam satu kenyataan media hari ini, Adlan menjawab kenyataan akhbar yang dikeluarkan SPRM pada 7 Ogos lalu yang memaklumkan agensi itu sedang mencarinya serta Mansur Saad. Kenyataan dikeluarkan oleh Peguam Baljit Singh Sidhu yang mewakili Adlan menjelaskan kenyataan akhbar SPRM itu memberi tanggapan bahawa anak guamnya seorang pelarian yang melarikan diri. Justeru Baljit berkata anak guamnya menolak sama sekali tohmahan sedemikian kerana sebagai warga negara Malaysia yang bebas, Adlan mempunyai hak untuk bergerak dan melancong termasuk ke luar negara. Penggunaan hak itu oleh anak guamnya, kata Baljit, tidak boleh ditafsirkan atau diselewengkan sebagai percubaan untuk mengelak atau menghalang siasatan. Tambah Baljit lagi, sebelum meninggalkan Malaysia secara sah, anak guamnya tidak pernah ditangkap mahupun dipanggil oleh SPRM untuk perjumpaan atau untuk membantu dalam apa-apa jenis siasatan. Adlan berkahwin dengan Nabilah yang merupakan anak kedua Muhyiddin. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mahu supaya peguam yang mewakili menantu Muhyiddin itu supaya membantu pihak berkuasa membawa pulang anak guamnya dan bukan dengan membuat kenyataan media. Nasihat kepada Adlan yang berada di luar negara dan menafikan melarikan diri, Azam menyeru supaya balik sahaja ke Malaysia dan tidak perlu memberi pelbagai alasan. Azam juga mengingatkan Peguam Baljit Singh bahawa dia mempunyai tanggungjawab sebagai kumpulan profesional undang-undang untuk membantu siasatan SPRM. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nur Syaham Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.